Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah, peliharalah kami dari penyakit sokok, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya COVID-19. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Tusibu bihi man tasha', kau menimpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha', kau menghindarkannya daripada siapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrif wa anna. Ya Allah, peliharalah kami daripadanya. Wa an buyutina, juga rumah kami. Wa an ahlina, ahli keluarga kami. Wa azwajina, isteri kami. Wa dhararina, zuriat keturunan kami. Wahfadna mimma nakhafu wa nahzar, peliharalah kami dari apa yang kami takuti dan yang kami waspada. Fa inna khairun hafizah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik penjaga. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkaulah yang paling penyayang kepada hamba-hambamu. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah kita. Ya, lama kita tangguh. Tangguh pun kerana Covid jugalah. Kan? Dan mula balik tahun baru 2021. Dan masih lagi trend Covid tu masih lagi kita sebutkan merisaukan kita lah. Hari ni masih lagi 3,300. Dan sentiasalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wabak-wabak ni disebutkan juga sebagai bala daripada Allah, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dan kita berserah kepada Allah setelah kita berusaha. Itu yang betul lah. Dan setelah kita berusaha mematuhi segala SOP. Kalau nak kena, ya dengan izin Allah. Doa kita sebut tadi, wa tasrifu amman tasha. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasha. Engkau menimpakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Janganlah pula kita kata kepada orang yang kena tu dia tak jaga SOP dah. Ya, kerana semuanya datang daripada Allah. Cuma jalan usaha kita adalah pematuhan tu. Nak kena ya dengan izin Allah. Yang jadi masalah tak patuh. Tak patuh kepada SOP, maka kena tu ya. Makna kena tu hak tak patuhlah pasal dalam tidak mematuhi SOP tu. Jadi kalau kita patuh pun nak kena ya dengan izin Allah, kerana Allah berkehendak nak menguji kita.
Maka ujian itu menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kuliah kita berkaitan dengan soal jawab. Jadi sebelum ni saya baca dulu. Tapi kali ni kita buka dulu. Kalau ada apa nak tanya soalan tu, jadi kita terus jawab soalan lah. Karena bila saya baca, duk baca masuk isyak dah. Habis tak ada nak tanya. Aku ada dah pasal lama kita tak bertemu kan. Aku ada dah dalam kepala nak tanya apa dia. Jadi tuan-tuan bolehlah kita buka terus. Aku ada soalan kemusykilan yang kalau saya boleh jawab segera, saya jawab segera. Kalau tak, saya simpan dan kita akan bawa pada pertemuan yang akan datang lah. Kita kena apa, rujuk balik lah. Rujuk balik dengan kitab-kitab lah, dengan tutup. Kerana ada perkara yang kita tak boleh nak jawab serta-merta, ya. Boleh jadi kita jawab tu tanpa kefahaman yang betul, yang mendalam. Dikhawatiri takut jawapan tu tak betul, tak tepat kan? Jadi ada tak kuat, tak ada. Dia tak baca lagi sikit kan. Tak baca lagi tak apa. Macam selalulah kita baca dulu sikit. Daripada kitab Sirus Salikin juzuk pertama bab ketiga, bab solat. Kita baca secara sepitah lalulah, sebagai nak mengambil Allah SWT Muhammad kefahaman. Boleh jadi kita tahu dah, cuma kita nak tambah faham. Baik, berkaitan dengan pada fasal keempat, pada menyatakan ada imam dan makmum yang mengikut akan dia. Kita duduk mayang Jumaat kan, ada imam ada makmum. Baik. Dan adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang dalam bacaannya, dan adab yang dalam rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam. Imam ni mari adab sebelum sembahyang. Satu. Kemudian adab dalam sembahyang bacaannya. Kemudian adab dalam sembahyang tu rukun-rukun, dan adab selepas daripada salam. Tu. Kita mazhab kita Syafi'i kan lepas salam ada wirid apa semua doa kan. Jadi itu mazhab kita, kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Melayu kita. Walaupun di sana ada yang berpandangan sebaliknya kan. Ada yang berpandangan lepas salam ni tak boleh wirid berjemaah dah, bid'ah kan. Maka mari pandangan-pandangan yang menyalahi ataupun menyelisihi adat. Dia perkara di sana bila ikhtilaf, bila perkara khilaf ni, bila menyelisihi adat yang tidak tidak merosakkan kepada syariat tu, maka tidak jadi masalah lah. Maksudnya perkara yang diselisihi itu janganlah dihukum salah kan. Umpama yang kita buatlah kan, lepas salam kan kita duk wiri, mula kita istighfar kan, kemudian la ilaha illallah wahdah tu, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ajirna minan nar, dan kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi, kemudian kita tasbih kan 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditutup dengan diakhiri dengan doa. Jadi dalam wirid yang kita buat selepas daripada sembahyang tu, ruang mana yang hadap tu, ruang mana yang boleh kita nak letakkan bahawa salah? Ada tak? Tak ada lah. Pasal istighfar memang disuruh untuk berbanyak mohon ampun. La ilaha illallah, tasbih, Allahumma salli ala zikrullah, memang disuruh untuk banyak. Wa zikrullah zikran katsira. Baca Al-Quran Fatihah, Quran. Kemudian ayat kursi pun malah ayat kursi ni ada hadis yang warid yang jelas bahawa siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas daripada sembahyang fardu, setiap lepas sembahyang fardu baca ayat kursi ya, maka tidak menghalanginya masuk syurga melainkan mati. Maksudnya mati dia tu masuk syurga. Siapa-siapa yang menjaga baca lepas pada solat fardu tu, dia baca ayat kursi, makna sekurang-kurang lah. Mana nak sebut lagu mana, kalau sekiranya dia
masyaqqah nak cepat. Tak ada masalah sebab lepas salam tu tak ada jadi masalah dah. Sebab itu ayat dari suratul Jumaah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Maka apabila selesai kamu sembahyang, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Makna selepas salam tu bangun tak ada jadi masalah. Cuma nak duduk lagi pun tak jadi masalah. Tu. Ayat ni lah yang jadi sedikit perbezaan pandangan. Kerana ayat ni bagi setengah golongan letak fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kerana ayat Quran dalil qat'i tetap tak berubah dah. Apabila selesai kamu sembahyang, maka bertebaranlah kamu. Baik, maka kita jawab ayat ini adalah time frame, masa kewajipan kaum muslimin lelaki hadir mari masjid. Masa dah mula dari mana? Mula ayat sebelum tu lagi lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tu. Wahai orang yang beriman, apabila datang seruan untuk nak seruan mari masjid tu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Azan Jumaat tu, azan Zuhur tu, Jumaat. Azan tu maksudnya orang lelaki kena mari masjid. Masa tu. Kalau dia duduk di kedai, dia kena segera mari masjid. Sehingga kan mari subuh. Kalaulah ada sebut dalam kita ni, masa tu kan, masa Jumaat tu, kalaulah masa dia makan azan, maka masa tu wajib lah. Wajib. Mana wajib? Allah mesti nama wajib mari masjid. Kemudian segala wazarul bai', tinggalkan jual beli. Maka mari pertanyaan, kalau sekiranya ia makan tu, makan mari azan Allahu akbar, azan Jumaat tu. Habis makan, kan dah masa tu wazarul bai', tinggal jual beli. Dia tak bayar lagi makan. Sudah. Jadi lagu mana nak bayar nak jual beli tu dah putus dah masa jual beli. Yang tu. Maka yang tu gimana? Kena minta kalau ikutnya putuslah jual beli tu. Pasal nak sebut ke mana dilarang dah tu. Jual beli. Maksudnya yang tak boleh membeli, yang tak boleh menjual. Melainkan yang keluar daripada kewajipan Jumaat. Contoh wanita. Wanita yang jual boleh. Dengan hak nak jual tu keluar daripada wajib Jumaat, hak beli pun keluar daripada wajib Jumaat. Wanita dengan wanita boleh. Lelaki yang musafir boleh. Pasal lelaki musafir keluar daripada wajib Jumaat. Tu ya. Kalau hak tak lain, kena gerak pergi. Abang kat tokel restoran tu, minta maaf untuk abang, lepas Jumaat lagi balik bayar. Betul lah. Atau kalau kita tengok time masa tu, tak minit lagi, bayar dulu. Sebenarnya begitulah. Sebenarnya dari sudut kaedah hukum makan ni, hak kita nak masuk dalam perut ni, sepatutnya bagaimana menjadi hak milik dulu baru masuk. Kan kita nak makan nasi ni, pinggan nasi. Nak makan nasi tu, nak masuk dalam mulut ni, dia jadi hak milik dulu baru kita masuk. Kita bayar tak lagi kita makan di kedai makan kan? Tak bayar lagi. Selepas daripada kita makan kita bayar tak? Betul ke mana? Maka menjadi ni kita kata menjadi kebiasaan tu tidak menjadi salah dalam erti kata bagaimana hak tokel kedai pun memang kata makan dululah. Contoh kan? Maka hak tu membenarkan dari sudut makan dululah. Tak apalah makan dulu, habis makan bayar. Tapi hak comelnya kita sebut tadilah. Hak moleknya kalau kita dapat bayar dulu, ya kita bayar dulu. Tapi tak biasalah kan. Kalau kita nak buat gitu, tokel kedai pula tak apa, mau makan dululah. Selesai makan bayar. Nak bayar dulu, jadi bergaduh pula. Contohlah. Kalau gaduh pula, tak apa, mau makan dululah, tak apalah aku suruh makan dulu, tak apa, tak ada masalah. Contohlah kan. Jadi dah jadi biasa, kita kata adat. Dah menjadi kebiasaan yang sebenarnya tidak menyalahilah. Pasal memang lepas makan kita bayar. Tu. Cuma hak comelnya, hak nak masuk tu menjadi hak milik. Hak tu sebenarnya. Bila nak jadi hak milik, bayar dulu.
Jadi kalau kena pada hari Jumaat, pula kita kerja hari Jumaat kan, kita keluar rehat tu nak makan. Jadi tengok masa, kita bayar dululah. Nak selesai bayar dulu makan, tak apalah, selesai dah jual beli tu. Oh ni kita makan dulu, mari azan, oh kita cepat makan, nak bayar, bayar tu jual beli masa wajib Jumaat tu kan dilarang. Tu. Bila dilarang dosa tu. Baik. Jadi time frame sebenarnya apa itu, mula wajib Jumaat, mula mari dengar laungan seruan azan, seruan suruh mari Jumaat tu, mari sembahyang. Maka kita kena segera. Wa darul bait, apa tu, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingati Allah, segera mari masjid. Wa darul bait, tinggal jual beli. Itu bagi kaum muslimin lelaki. Yang wanita tak apa. Wanita ada jual beli, tak apa, ia tak apa, pasal ia tak wajib. Ada juga wanita hak duduk makan, tak apa. Yang wajibnya atas lelaki kaum muslimin yang bermukim, hak duduk mukim, hak bukan musafir. Musafir tak apa lagi, pasal dia keluar daripada kewajipan Jumaat. Kalau dia musafir mana, dia nak beli time Jumaat, tak apa. Kalau hak jual tu wanita, kemudian nak mari beli tu time Jumaat, lelaki, maka dia kena tanya ni, dia kena, kami tak boleh jual ni kepada wajib Jumaat, berdosa. Dia berdosa kalau dia jual. Maka kawan dia jawab, kami ni musafir ni, kami ni di Johor ni mari ziarah ni, ada kematian kot ulah kulim ni, tak apa. Begitu. Baik. Jadi kembali semula, mana dah tadi? Lepas salam tadi, maka tu time frame. Mula daripada azan dikumandangkan sampai bila? Fa idza qudiyatis salah. Selesai sembahyang bangun nak pergi sambung balik jual beli, tak apalah. Nak pergi selesai sembahyang tu nak pergi sambung balik makan, tak apa. Nak sambung balik bayar atau beli apa semua, tak apa. Jadi nak duduk lagi boleh tak? Boleh lah. Bukan kata ayat tu fa idza qudiyatis salah fantashiru. Bukan ayat tu makna habis selesai salah saja bangun tak boleh duduk. Tak ada. Bukan maksud gitu. Maksud masa tu. Masa wajibnya kita, Allahumma salli ala Muhammad, kewajipan kaum muslimin itu duduk di masjid untuk melaksanakan fardu Jumaat. Baik. Jadi lepas salah nak zikir tak ada jadi masalah lah. Kerana zikir-zikir tadi dah kita sebut adalah suruhan untuk memperbanyakkan dia berlaku istighfar, zikir, baca Quran, doa semua. Dalam lepas kita salam tu, kita isi part ni. Satu, memohon ampun, istighfar, apa pun lafaz. Kemudian zikrullah, apa pun lafaz dia, ya? La ilaha illallah wahdah. Kemudian apa tasbih tu kan 33 tu zikrullah. Kemudian ayat Quran, Fatihah, ayat kursi, dan lain-lain lagi nak tambah 3 tu kan, ada lagi panjang lagi kan, tak ada jadi masalah. Dan yang keempat tu yang keempat adalah doa. Semua empat-empat ni adalah mari-wari tu dalil daripada Quran. Allah suruh perbanyak. Jadi salah kita nak isi lepas salam, tak jadi salah. Walaupun macam-macam pandang kata nak doa apa lagi, semayang tu doa dah. Jangan. Allah suruh banyak doa. Kan? Memanglah semayang tu sendiri memanglah membawa maksud doa, memanglah disuruh untuk dalam semayang tu kita isi dengan doa-doa juga. Adakah dengan sembahyang aja berdoa? Maka masalah ini pun disuruh untuk berdoa. Tu. Baik. Jadi kita sambung. Ada yang terdahulu daripada sembahyang. Bagi imam ni kan. Adapun ada yang terdahulu daripada sembahyang itu, iaitu 6 adab. Pertama, bahawa adalah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Jadi biasanya imam tu disukai makmum lah kan. Memang begitulah. Kalau tidak disukai makmum, hak ni hak berlaku tu 2 imam kan. 2 imam lah tu masa. Tu dah disukai. Kadang-kadang kerana perbezaan pandangan politik kan. Itu tak betul lah kan? Baik. Jika bersalah imam itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan yang banyak pada sukakan ia jadi imam itu. Jadi kalau kata ada juga benci, memanglah kita kata manusia gitulah. Ada yang tak kata menama, tak boleh kan. Berapa orang
Hak ramai suka, jadi dipegang pada hak ramai tadi. Jadi banyak suka mana okey. Jangan ramai orang tak suka. Contoh kata lah kampung ada 200 orang. 150 orang tak suka, 50 je suka. Tapi kalau 150 suka, 50 orang tak suka, tak ada jadi masalah lagi. Tu. Pasal tak suka tu tak betul pada orang tak suka tu lah. Baik. Maka diikut itu perkataan orang yang banyak pada suka kan ia jadi imam itu. Dan jika ada yang suka itu sedikit tapi orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit tu. Pula mari kalau yang sedikit tu orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, orang yang beragama, maka diikut pada sedikit. Kerana berat tu, pasal pada sedikit tu berat dia pada apa? Pada orang yang soleh-soleh, orang yang beragama. Kalau banyak pula dalam kalangan orang soleh beragama, tu medah, tak ada jadi masalah. Walaupun ada orang tak suka, biasalah. Kan? Kerana manusia tu gitu, ada Nabi pun orang tak suka. Kan? Nabi benarlah musuh Islam kan. Tak sukalah kepada Nabi. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam itu, melainkan jika orang yang lebih itu enggan dia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Maksudnya dalam situasi kalau kata ni tak ada imam yang dikhususkan lah. Kalau masjid yang dah dilantik imam tak ada jadi masalah. Ni imam hak pakar dia kata ada mari, tolak pergi mari. Hak naik pergi mari tu boleh jadi surau. Tu boleh jadi dia katakan kalau Kelantan mari balasah surau lah. Ada tibuk sini madrasah, tempat nak semayang ya. Masjid tak jadi masalah pasal ada imam yang dilantik. Maka bila imam yang dilantik, maka imam tu lebih utama. Walaupun boleh jadi ada makmum tu lebih baik dari sudut bacaan, kerana bacaan imam tu sebenarnya baik dah. Baik dah, maksud dari sudut baik, dari sudut apa tu kita sebut menurut hukum tajwid, baik dah. Cuma boleh jadi ada lagi orang yang dalam makmum tu kita sebutkan boleh jadi kerana dia qari, maka dari sudut hukum dia lebih baiklah bacaan. Tetapi kerana dah ada pelantikan imam tu, maka imam tu lebih lagi. Imam tu lebih lagi nak disebut untuk naik jadi imam. Walaupun mari siapa ni, kalau kata ikut kita di sini Qaryah kan, masjid Qaryah, imam tu afdal. Walaupun mari siapa qari pun, mari daripada luar kan. Macam Tok Guru mari sini pun sekalipun kan, dia tak boleh naik, melainkan imam tu minta naik. Dia tak boleh sendiri-sendiri nak pergi naik, pasal keutamaan dan afdal dia imam tepat-tepat tu. Imam di satu masjid tu yang dilantik. Melainkan imam kata ustaz naik, tak apalah. Barulah Allah SWT Muhammad tu guru tu boleh naik. Tu. Baik. Kenapa? Kerana tadi walaupun hak mari ni boleh jadi bacaan lebih baik, tapi kerana keutamaan tadi tu. Baik, keutamaan itu tidak menafikan kelebihan yang ada pada imam yang dilantik oleh Allah SWT Muhammad Majlis Agama Islam. Baik. Okey, itu pada keadaan hak nombor 1, imam tu. Baik, kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi muazzin dan jadi imam. Ni makna kata hak ialah bukan masjid lah. Mana masjid dah jelas dah ditentu, dah dilantik dah imam bila. Hak ni di surau kan. Jadi mari soalan, mari nombor 2 ni, mari kalau disuruh untuk nak jadi imam ke nak jadi makmum ni. Nak jadi makmum, jadi muazzin, makmum. Semua pakat nak jadi makmum. Muazzin, dua jawatan. Saya kira bahawa memilih ia akan jadi imam. Kerana jadi imam itu afdal daripada jadi muazzin. Mana beri pilih dia? Mana dia azan pun sedap, bacaan pun molek. Mana dia boleh jadi imam, dia juga boleh jadi muazzin. Jadi diberi pilih pada dia, mu nak jadi imam ke nak jadi muazzin bila? Maka afdal jadi imam. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dan jadi imam. Maksud dia ni suara sedap lah, azan pun sedap, jadi imam pun boleh. Kemudian kata apa, mumbang. Lepas tu lepas tu mu jadi imam juga, makruh.
Walaupun dia ban sedap, azan dia sedap, tapi kerana dia nak jadi imam, maka dia suruhlah siapa lagi yang lain jadi Bilal, muazzin. Tu. Tak apalah, dari sudut lafaz lafaz azan dia tak berapa sedap daripada dia, tak apa. Kerana dalam lafaz azan tu bukan utama dia adalah untuk memanggil jamaah mari. Sedap tu nombor 2. Tak sedap pun tak apa. Betul lafaz dia. Bukan mesti kena lagu sedap dah. Betul lafaz dia. Kasar kerah pun tak apa. Memang nak panggil mari masjid. Tu. Baik tu mari sedikit apa kita sebut pandangan ulama dalam melafazkan as-salatu khairum minan naum. Kan? Ada yang kata naum tu tak boleh lebih daripada 2. Kan? Bila an-naum kita wakaf situ. Hukum kalau mari hukum dia mari matli boleh panjang. Tapi kerana kita melafazkan ketika waktu subuh, kan, sembahyang itu lebih baik daripada tidur, kan. Jadi bila nak panjang ni dia jadi lanjut, dia jadi dengan lenggok-lenggok lagu pula. Orang tak jadi bangun, orang jadi tidur. Contohlah, kan. Jadi sebenarnya tak jadi masalah. Nak panjang di situ as-salatu khairum minan naum. Nak 4 kau, nak 6 kau. Cuma 2. Ni hak mari kata 2. Ada pandangan kata 2, tak boleh lebih. Kerana tadi itulah kerana masa tu dan juga lafaz tadi nak melafazkan sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Baik. Jadi bila mari tanya nak suruh jadi imam ke, bila jadilah imam. Dan makruh pun dua-dua. Yang molek tak apa, aku bang pun sedap. Jadi imam pun boleh. Kerana apa? Kerana baca molek. Jadi bagi aku belaka, bila pun aku, imam pun aku, makruh. Tu. Baik, dan disebutkan di sini dan kata setengah ulama, ni pandangan sebahagian ulama, khilaf kata pandangan yang lain pula, jadi muazzin itu afdal daripada jadi imam. Mana ada dua pandangan lah. Ni kata ni khilaf ni. Bila khilaf, maka kena ra'i lah. Tak boleh kata hak kita kata imam lebih afdal, kita pun bagi dalil nabi yang apa manusia yang paling mulia pun jadi imam. Takkanlah kita nak kata muazzin itu lebih afdal, mestilah imam lebih afdal pasal nabi jadi imam. Tak apalah, pasal di sana masing-masing ada pandangan dia. Kerana Allahumma salli ala Muhammad, ya, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah pun ya, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi masing-masing ada dalil dia. Jadi kita belah pandai adalah pandangan kata tak apalah mu nak kata muazzin lebih afdal, tak apa. Jangan pula kita kata tak betul pandanganmu. Itu kata bila kita kata tak betul pandanganmu ni, maka kita tidak meraihkan khilaf, perbezaan pandangan, kan. Kerana perkara itu boleh berlaku khilaf lah. Mari dalil ni boleh jadi ada hadis yang sebut ya, kerana muazzin ni, kalau tak ada muazzin, azan tidak dikumandangkan, boleh jadi orang kata masjid ni tak ada mayang, tak buat mayang maghrib tak ada azan, orang tak mari. Ada satu kisah betul seorang budak muda, dia laung azan pukul 10 pagi. Maksudnya sebelum ni dia laung azan ikut masa lah, tapi orang tak mari, sikit je mari. Dia bang pukul 10 pagi. Orang pakat mari marah dia. Kenapa apa bang pukul 10 pagi? Lepas tu dia pun kata, dah aku bang pukul waktu subuh, tak sikit lah mari. Time zuhur sikit. Time pukul 10 pagi ni ramai. Ramai pasal pelik. Apa ni azan time ni kan? Jadi nampak? Jadi dengan azan tadi tu orang mari. Kalau tak ada azan, boleh jadi orang duk sangka, kalau surau lah kan duk sangka tak ada ni, tak ada jemaah aku, jadi tak pakat tak pergi. Jadi azan tu kan. Demikian jugalah kerana azan itu syiar. Syiar Islam. Tu masuk isyak tu kita minta bila lagi azan dululah. Baik.
Tapi kita pun tak panjang lah pasal apa SOP PKP. Tapi SOP PKP hak baru keluar ni tidak lebih 60 minit. Jadi bagi panjang sikit. Dulu tak lebih dari 30 minit. Yang ni mana kata ada ruang sikit lah untuk nak apa nama nak soal jawab. Baik. Jadi itu antara banyak lagi lah sebenarnya tu baru sebut 2 daripada 6. Jadi kata setakat tu dulu lah. Lalu kalau baca habis tak ada soal jawab. Kau ada pun nak tanya soalan. Kok baru tadi tu baru mikir mari keluar soalan. Dan ada nak tanya soalan apa-apalah, sama ada hak kita bicara ni ataupun luar pun. Ada? Ya. Dalam kita bagi salam yang terakhir tu, salam Kedua. adakah kita berserta dengan berbalik ataupun selepas salam baru kita balik? Salam yang terakhir. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berserta dengan kita balik dan lepas kita bagi salam. Paling tu salam, bukan salam terakhir. Salam tu dia 2 lah kan. Salam pertama kanan, salam kedua kiri. Baik, mana lafaz salam tu dengan bergerak. Mana mari soalan, salam dulu ke bergerak, atau gerak dulu baru salam, atau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Mana dia dalam dia sebenarnya dari sudut pergerakan ni, kalau takbiratul intiqalat daripada qiyam turun pergi rukuk, kemudian rukuk naik i'tidal, dia sepanjang-panjang ni disebutkan bahawa tidak ada renggang masa selain daripada tasbih. Tasbih takbir lah kalau takbiratul intiqalat kan. Maksudnya mula daripada akad tu, daripada qiyam kan nak akad takbir Allahu akbar, habis akbar tu rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahumma salli ala Muhammad pun sami Allahu liman hamidah. Hamidah tu berdiri dah, tidak. Begitulah turun. Sebab itu kalau daripada i'tidal turun pergi sujud kan, lafaz Allahu akbar dia panjang sikit pasal nak sempurna lagi sujud. Kemudian demikian jugalah sujud yang kedua, nak bangun naik rakaat yang kedua kan, Allahu akbar, berarti sempurna. Baik, demikian juga pada salam. Dia tidak menjadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi, baru nak mari Allahumma salli ala Muhammad, pusing. Sama juga tadi Allahu akbar, Allahu akbar, abida akbar kita turun kerana dia tidak merosakkan, tak rosak. Cuma yang kata afdal tadi tu, sepanjang tadi tu kita duduk isi dengan tu, tak ada putus. Tak ada putus lah. Pasal gerak tadi tu, sepanjang gerak tu lafaz tadi, maka yang panjang dipanjangkan lah sikit. Demikian jugalah pada salam. Cuma salam tadi gerak sikit je, nak masuk salam Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi apa tu tak ada lah kan. Bezalah dengan pergerakan tadi daripada qiyam turun nak rukuk. Baik. Jadi masa isyak dah. Silakan Tuan Bilal untuk melakukan azan. Tadi sebut muazzin tadi. Kelebihan muazzin. Silakan. Jadi kita sambung sikit lagi. Itu kita salat isyak.